Alkitab Berita Baik, Markus bab 6. Yesus meninggalkan tempat itu, lalu pulang bersama dengan pengikut-pengikutnya ke kampung halamannya. Pada hari Sabat, dia mula mengajar di rumah ibadat. Orang di situ sangat banyak. Apabila mereka mendengar ajaran Yesus, mereka semua hairan. Mereka berkata, "Dari manakah dia memperoleh semuanya ini? Kebijaksanaan apakah yang ada padanya? Bagaimanakah dia dapat melakukan mukjizat? Bukankah dia ini tukang kayu, anak Maria dan juga saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Bukankah saudara-saudara perempuannya tinggal di sini?" Oleh itu, mereka tidak mahu menerima dia. Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana tempat, kecuali di kampung halamannya dan antara sanak saudaranya serta keluarganya sendiri. Dia tidak dapat melakukan satu mukjizat pun di situ. Dia hanya menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya pada mereka." Yesus sangat hairan kerana mereka tidak percaya kepadanya. Kemudian, Yesus pergi ke kampung-kampung di sekitar tempat itu dan mengajar orang. Dia memanggil 12 orang pengikutnya, lalu mengutus mereka berdua-dua dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh jahat. Dia juga memberikan perintah ini kepada mereka. "Jangan bawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali sebatang tongkat. Jangan bawa makanan atau beg sedekah ataupun wang, tetapi pakailah kasut dan sehelai baju sahaja." Yesus juga berkata, "Di setiap tempat kamu disambut, tinggallah di rumah yang sama sehingga kamu meninggalkan kota itu. Tetapi jika kamu tiba di suatu tempat, lalu penduduk di situ tidak mahu menerima kamu atau mendengar kata-kata kamu, tinggalkanlah kota itu dan kebaskanlah debu daripada telapak kaki kamu sebagai amaran kepada mereka." Demikianlah 12 orang pengikut Yesus pergi dan menyampaikan berita bahawa manusia harus bertaubat daripada dosa. Mereka mengusir roh jahat, menyapukan minyak zaitun pada orang sakit dan menyembuhkan mereka. Raja Herodes mendengar segala kejadian itu, kerana nama Yesus sudah terkenal di semua tempat. Ada orang berkata, "Yohanes Pembaptis sudah hidup semula. Itulah sebabnya dia mempunyai kuasa untuk melakukan mukjizat." Tetapi yang lain berkata, "Dia Elia." Ada pula yang berkata, "Dia itu nabi, seperti salah seorang nabi zaman dahulu." Ketika mendengar hal itu, Raja Herodes bertitah, "Dialah Yohanes Pembaptis." Dengan perintah beta, kepalanya sudah dipancung, tetapi dia hidup semula. Dahulu, Raja Herodes memberikan perintah supaya Yohanes ditangkap, diikat, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Raja Herodes berbuat demikian kerana Herodias yang telah dikawininya, walaupun sebenarnya wanita itu isteri Filipus, saudara Raja Herodes. Yohanes selalu menegur Raja Herodes, katanya, "Tuanku bersalah kerana berkahwin dengan isteri saudara tuanku." Itulah sebabnya Herodias menaruh dendam terhadap Yohanes dan ingin membunuh dia. Tetapi Herodias tidak dapat melakukan hal itu kerana dihalang oleh Raja Herodes. Raja Herodes takut akan Yohanes kerana Raja Herodes tahu bahawa Yohanes seorang yang baik dan diutus oleh Allah. Oleh itu, Raja Herodes menjaga keselamatan Yohanes. Raja Herodes suka mendengar kata-kata Yohanes. Miskin pun kata-katanya membuat Raja Herodes sangat gelisah. Akhirnya, Herodias mendapat peluang. Pada hari keputeraan Raja Herodes, Raja Herodes mengadakan jamuan untuk semua pegawai tinggi kerajaan, pegawai tentera dan tokoh-tokoh masyarakat Galilea. Anak perempuan Herodias menari dan menghiburkan hati Raja Herodes serta tetamunya. Oleh itu, Raja Herodes bertitah kepada anak gadis itu, "Anak kanda ingin apa? Ayahanda akan memberikan apa sahaja yang anak kanda ingini." Lalu, Raja Herodes berjanji kepada gadis itu dengan sumpah. Raja Herodes bertitah, "Ayahanda berjanji memberikan apa sahaja yang anak handa minta,
bahkan separuh daripada kerajaan ayahanda sekalipun. Oleh itu, gadis itu keluar dan bertanya kepada ibunya, "Apakah yang sebaiknya saya minta?" Ibunya menjawab, "Mintalah kepala Yohanes Pembaptis." Gadis itu segera kembali kepada Raja Herodes dan berkata, "Anak handa minta ayahanda memberi anak handa kepala Yohanes Pembaptis di atas talam sekarang juga." Setelah mendengar permintaan itu, Raja Herodes sangat bersukacita. Tetapi Raja Herodes tidak dapat menolak permintaan itu kerana telah berjanji dengan sumpah di hadapan semua tetamunya. Lalu, Raja Herodes memberikan perintah kepada askarnya untuk mengambil kepala Yohanes Pembaptis. Askar itu meninggalkan istana, pergi ke penjara lalu memancung kepala Yohanes. Kemudian kepala itu diletakkannya di atas talam, dibawanya ke istana dan diserahkannya kepada gadis itu. Lalu gadis itu menyerahkan kepala Yohanes kepada ibunya. Apabila pengikut Yohanes mendengar hal itu, mereka mengambil jenazah Yohanes dan mengebumikannya. Rasul-rasul yang diutus oleh Yesus kembali kepada Yesus dan melaporkan segala yang sudah dilakukan dan diajarkan oleh mereka. Orang yang datang dan pergi di tempat itu sedemikian banyak sehingga Yesus dan pengikut-pengikutnya tidak sempat makan. Oleh itu, Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita dapat sendirian dan kamu pun boleh berehat sekejap." Oleh itu, mereka bertolak dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang ramai nampak mereka meninggalkan tempat itu dan mengenal mereka. Lalu, orang dari semua kota di kawasan itu berlari melalui jalan darat supaya mendahului Yesus dan pengikutnya ke tempat yang ditujui mereka. Apabila Yesus turun dari perahu, dia nampak orang ramai di situ. Hatinya penuh belas kasihan kerana mereka seperti domba tanpa gembala. Dia pun mula mengajarkan banyak perkara kepada mereka. Apabila hari sudah petang, pengikut-pengikut Yesus datang dan berkata kepadanya, "Hari sudah hampir malam dan tempat ini terpencil. Suruhlah semua orang ini pergi. Biarlah mereka pergi ke pekan dan kampung di sekitar sini untuk membeli makanan." Tetapi Yesus menjawab, "Sebaiknya kamu beri mereka makanan." Pengikut-pengikutnya bertanya, "Adakah guru mahu kami pergi membeli roti seharga 200 keping wang perak supaya kami dapat memberikan makanan kepada mereka?" Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah lihat berapa banyak roti yang ada pada kamu." Setelah mereka pergi melihat, mereka berkata, 5 ketol roti dan 2 ekor ikan. Lalu Yesus memberitahu pengikut-pengikutnya supaya menyuruh semua orang di situ duduk berkelompok-kelompok di rumput yang hijau. Mereka pun duduk dengan teratur dalam kelompok. Ada yang 100 orang sekelompok dan ada pula yang 50 orang. Setelah itu, Yesus mengambil 5 ketol roti dan 2 ekor ikan itu. Dia menengadah ke langit dan mengucap syukur kepada Allah. Kemudian dia membahagikan roti itu lalu menyerahkannya kepada pengikut-pengikutnya supaya diberikan kepada orang ramai itu. Dia juga membahagi-bahagikan 2 ekor ikan itu kepada mereka semua. Tiap-tiap orang makan sehingga kenyang. Selepas itu, pengikut-pengikutnya mengumpulkan lebihan makanan sebanyak 12 buah bakul. Jumlah orang lelaki yang makan roti itu kira-kira 5,000 orang. Yesus segera menyuruh pengikut-pengikutnya pergi terlebih dahulu dengan perahu ke Betsaida di seberang tasik, sementara dia menyuruh orang ramai pulang. Setelah Yesus melihat orang ramai itu pergi, dia pun pergi ke bukit untuk berdoa. Apabila hari sudah malam, perahu pengikut-pengikut Yesus sudah ada di tengah-tengah tasik, sedangkan Yesus seorang diri di darat. Yesus nampak pengikut-pengikutnya bersusah payah
mendayung perahu kerana angin bertiup dari arah yang berlawanan. Oleh itu, kira-kira antara pukul 3 dan 6 pagi, dia berjalan di atas air dan menghampiri mereka. Yesus hendak mendahului mereka, tetapi mereka nampak dia berjalan di atas air. "Hantu!" teriak mereka. Mereka sangat ketakutan ketika melihat Yesus. Tetapi Yesus segera berkata kepada mereka, "Tabahkan hati kamu, aku Yesus, jangan takut." Lalu dia menaiki perahu mereka dan angin pun teduh. Pengikut-pengikutnya sangat hairan kerana masih belum faham akan apa yang telah berlaku dengan 5 ketul roti itu. Mereka tidak dapat memahaminya. Mereka menyeberang tasik lalu tiba di Genesaret. Di situ mereka menambak perahu itu. Ketika mereka meninggalkan perahu, orang ramai mengenal Yesus dengan serta-merta. Lalu mereka berlari ke seluruh kawasan itu. Di mana-mana mereka tahu Yesus ada, mereka membawa semua orang sakit yang terbaring di atas tikar kepada-Nya. Kemana sahaja Yesus pergi, baik ke kampung, ke kota, ataupun ke pekan, penduduk di situ membawa semua orang sakit ke padang tempat orang berkumpul. Lalu mereka memohon supaya setidak-tidaknya Yesus membenarkan semua orang sakit menyentuh hujung jubahnya. Maka semua orang yang menyentuhnya sembuh.